Mungkin ada yang tak tahu kan. Mungkin ada tanya, nama Cokok Albab. What is Albab? Cerita ini adalah, nama ini berkaitan dengan cerita P. Ramlee. Kenapa Albab? Dan Albab bermaksud pintu. Albab adalah pintu kepada kegembiraan, kekayaan, rezeki. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Terima kasih kerana sentiasa bersama-sama dekat dalam podcast Wirausahawan. Saya tak tahu dah ini episod yang keberapa, but somehow ini merupakan edisi di bulan Ramadan ini. Seperti yang anda tahu bahawa podcast Wirausahawan ni kita dah run untuk beberapa bulan, dan ramai juga dah wirausahawan yang kita invite untuk at least sharing dekat dalam podcast Wirausahawan ni. It's not only about the business, not only about the product, tapi kita nak faham jenis seorang wirausahawan ni sebenarnya macam mana. Kadang-kadang banyak perkara yang kita lihat indah-indah je, tapi dekat belakang tu kenapa dia buat produk dia, kenapa dia buat business dia. And untuk kali ini saya rasa it's an honor untuk saya bersama dengan salah seorang wirausahawan yang I would say banyak pengalaman ni juga, banyak cerita di sebalik produk beliau juga dalam masa yang sama. Ini merupakan kali pertama saya berinteraksi bersama-sama dengan beliau, so banyak perkara yang akan saya korek juga. So kepada anda yang menonton, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification anda, dan teruskan komen, sebab kita baca feedback anda, komen-komen anda yang nak bawa kita konsep macam mana dan sebagainya. So Alhamdulillah kali ini kita bawakan edisi Ramadan ni dekat luar, kita tak dekat dalam studio, supaya kita boleh dapat environment yang lebih best lagi. Jadi anda bersama-sama dengan saya, Aman Fitri. Tak ada co-host lain bersama-sama dengan saya. Selalu saya ada co-host saya, but Alhamdulillah co-host saya adalah tetamu saya. Banyak yang kita nak bualkan, and macam saya cakap tadi, saya sangat berbangga ada Tuan Syed bersama-sama dengan saya hari ini. Siapa tak kenal Tuan Syed ataupun CS? Coach Syed, orang panggil Coach Syed. Coach Syed. Dah nampak kan apa yang ada dekat depan kamera anda ni sebenarnya? Inilah founder dia sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Beliau. Terima kasih kerana menjemput saya, lagi-lagi pada pihak Richwork kan, sebab ini adalah satu, orang kata, jemputan yang agak mengejut sebenarnya. Betul. Agak mengejut, dan tak apa, kita buat je, kita teruskan je sebenarnya, sebab banyak perkara yang kita mungkin boleh share dengan usahawan di luar. Betul. Sebab kat podcast ni CS kan, saya panggil CS, dekat dalam podcast ni kita tak ada rules and regulation. Semua kita boleh kongsikan, sebab at the end of the day apa yang kita kongsikan tu adalah untuk orang. Betul. Untuk the people. Betul. So mungkin Tuan Syed boleh cerita sikit lah your background dulu. Cerita tentang background kita go into your background dulu. Okay. Saya dulu seorang pekerja kerajaan. Wow, menarik. Saya seorang pekerja kerajaan. Sebelum tu saya belajar bidang haiwan di Universiti Putra Malaysia. Selepas tu saya masuk kerja kerajaan, dan masa tu saya fikir, ini ke kerja yang aku nak kerja ni. Dia macam, adakah aku kena duduk dekat sini sampai umur 50 lebih ni? Masa tu start berfikir. Dan kalau nak tahu, waktu tu saya berdoa, bagilah aku satu bisnes ke, macam-macam saya berfikir macam tu, supaya sebenarnya nak ada kebebasan masa, orang kata. Okay, so selepas tu maka ingat lagi masa tu saya dekat tangga jabatan tu, Jabatan Veterina Pahang. Lepas tu ada seorang cikgu saya mesej. Cikgu mesej, dia kata nak ajak jumpa. Saya cakap kalau ajak jumpa ni mesti antaranya insurans buat level marketing. Dia tak lari lah benda tu kan. Dan saya pun macam tak tahu, bulan puasa sama lah macam ni. Okay. Macam sebab tu kalau bulan puasa je saya akan teringat balik momen ni, sebab bulan puasa, minggu pertama puasa. Dan saya pun pergi. Saya pergi dan tiba-tiba cikgu tu datang, dan cikgu tu bercakap, saya nak ajak buat bisnes. Memang dah tahu dah. Dan saya cakap apa? Saya cakap ni ayat ni. Saya cakap, minta maaf, saya tak minat. Saya tak pandai. Saya akan ceritalah, saya tak minat, saya tak pandai. Dan masa tu cikgu saya tu, dia cakap, tak apa, dengar dulu baru decide. Dan selepas dengar, dan saya pun
terjoin bisnes multi-level marketing. Akhirnya. Tapi sebenarnya saya menganggapkan itu adalah waktu emas saya sebenarnya. Sebab kalau nak tahu, saya 13 tahun berniaga multi-level marketing. Saya terlibat dalam dunia multi-level marketing, membuat jualan lebih daripada 200 juta. Wow. Menjadi top leader dalam syarikat tersebut, dalam syarikat gegasi lah kalau kita beritahu. Dan sebab tu saya cakap itu adalah waktu emas. Kenapa? Sebab di situlah pemula sebenarnya lahirlah seorang Syed Saiful Fazli. Dari situlah sebenarnya. Dari situ. Daripada tak nak, you kata macam this is not my thing. Betul. You know? Yes. Apa yang buat you tergerak hati pada waktu tu? How they hook you? That's a keyword yang sebenarnya cikgu saya bagi. The keywords adalah bantu, helping, bantu, bagi akak bantu awak. That's a keyword yang sangat powerful sebenarnya. Sebenarnya keyword bantu ni adalah memang satu keyword yang boleh meruntuhkan semua ego sebenarnya. Ya, ego ketika itu, ego saya macam saya dah banyak duit, ego nak belajar, semua ada. Tapi bila ada satu keyword bantu, ia membuka pintu hati saya untuk berniaga, bagi akak bantu. Alhamdulillah, saya memberi peluang pada diri saya dan juga kepada dia untuk bantu saya. Sampai tahap saya boleh menjadi orang yang saya boleh jadi usahawan walaupun dengan jual pada orang. Dan selepas itu tak habis lagi cerita dia. Dan macam tak sabar nak makan tu. Yalah tu, macam tak sabar hanya nak makan. Dan selepas 13 tahun sebenarnya kan, ketika PKP, saya ingat lagi pada tahun 2020, 2021 kita struggle bisnes lama semakin slow. Dan ketika itu saya memikirkan takkan saya nak terjunam sekali bersama dengan company lama. Ketika itu saya fikir takkanlah saya kena duduk tempat yang sama, dan saya perlu membuat sesuatu. Sebab apa? 13 tahun saya takkan campak ilmu saya keluar. Saya takkan campak pengalaman saya ke dalam longkang. Dan of course saya ada value. Dan saya harus bangkit. Dan ketika itu saya perlu fikir apakah perlu yang saya jual. Dan 13 tahun tu saya jual produk kesihatan. Jauh beza. Saya tidak ada pengalaman dalam F&B pun. Wow. Saya tidak pernah jual coklat pun, air tu saya tak pernah jual. Saya jual produk kesihatan, suplemen kan. Dan saya memikirkan tentang orang saya. Saya ada tim ketika itu dan saya harus membuat sesuatu untuk mereka. That's when masih lagi berada dekat dalam keyword bantu tadi. Yes. If saya boleh bantu orang, kenapa saya boleh stop? Kenapa saya perlu stop? Saya fikir tentang bantu. That's why Dr. Azizan selalu cakap tentang if business you still lagi membantu orang, you jangan takut. If sistem you masih lagi membantu orang, you masih relevan dalam bisnes ni. Itu je. The keyword bantu is sangat powerful and besar. Betul. For me, membantu orang tu dia tak semestinya you berduit. Betul. You know? Betul. Kita ada ilmu, kita boleh bantu. Dalam apa saja yang you buat, betul, you sedang membantu orang. Betul. Even you hanya melontarkan secebih senyuman you. Betul. Am I right? Betul. Daripada situlah maka Allah munculkan idea untuk membuat coklat. Kenapa? You tanya dengan I kenapa? PKP kan, food sangat naik ketika itu. Exactly. Dan memang saya peminat coklat. Kalau I pergi mana-mana, open house ke, kalau I tengok kek coklat dengan kek vanila, coklat. Dan kalau kita perasan, coklat ni kita memang makan daripada kecil. Hari-hari boleh makan. Hari-hari. Minuman coklat kita minum, makanan coklat. Kan, saya selalu cakap, coklat adalah satu syurga dunia sebenarnya. Betul, saya setuju. Itu setuju. Dan hati-hatilah selepas itu. Yalah, coklat mana-mana pun makan. Betul. Kalau kita makan lebih-lebih pun tak okey. But sama juga, coklat adalah satu industri yang memang saya fikir tak ramai yang berani. Correct. Dan tak ramai nampak peluang. Sebab tu saya masuk dalam industri coklat. And if you can share with us, apa kisah di sebalik Choco Albab ni sendiri? Ni mesti ada kisah di sebalik
botol Choco Albab nak keluarkan tu, apa elemen yang ada, apa yang you ilhamkan, you know? Ketika kita memilih Choco Tub ataupun kita memilih coklat lah sebenarnya, ketika itu kita hanya memikirkan apakah sesuatu yang boleh membantu orang, apakah sesuatu yang boleh memberi harapan kepada orang. Di waktu PKP ramai yang berhenti kerja, di waktu PKP ramai yang struggle sebenarnya. But apa perkara yang saya boleh tolong orang dengan satu asbab, iaitu produk. Dan produk coklat adalah produk yang memberi kegembiraan kepada orang. Semua orang. Yes. It's all about happiness. Okay. Dan mungkin ada yang tak tahu kan, mungkin ada tanya, nama Choco Albab, what is Albab? Ahmad Albab ke? Macam mana, ada kena-mengena ke? Dan masa tu kita memang ialah tengah nak bangkit balik. Tapi memang betul cerita ini adalah, nama ini berkaitan dengan cerita P.Ramlee. Tapi you kena faham kenapa P.Ramlee memilih nama Ahmad Albab. Kenapa Albab? You tak tahu di sebaliknya tu tahu. Memang I balik rumah, I tengok ayah I kalau ada je cerita P.Ramlee, jangan tukar. Dia akan tunggu depan tu. Janganlah, kita memang tak akan ambil remote untuk tukar cerita lain. Of course kita akan tengok. Dan bila saya tengok cerita Ahmad Albab ketika itu, kenapa P.Ramlee memilih nama Albab? Sebenarnya kalau mengikuti kisah tu sendiri kan, hidupnya berubah. Dan Albab bermaksud pintu. Dan sebenarnya Albab adalah pintu kepada kegembiraan, kekayaan, rezeki. Sebab tu kan Allah yarham P.Ramlee meletakkan nama Albab tu kan. Kenapa kan? Ingat kan cerita tu kan? Dia ketuk pintu kan? Dia ketuk semua benda kan? Pintu juga. Dia diam. Lepas tu dia diam kan? Maksudnya ketika dia jumpa anak dia tu kan, Ahmad Albab tu, hidup dia berubah kan? Menjadi orang, kalau kita tengok siapa ni nama dia? Syawal kan, yang dapat Ahmad Albab tu. Berbagi-bagi, membantu orang. Masa tu saya start, patutlah memilih nama Albab. Dan Ahmad Albab, dia merupakan pintu. Jadi ini adalah pintu kepada kegembiraan, pintu kepada kekayaan, pintu rezeki. Ini saya memikirkan satu nama, ia melambangkan benda yang besar. Pintu. It's a pintu, it's a door to happiness. Ia boleh jadi satu pintu rezeki untuk anak tim saya, untuk orang mencari income, pendapatan. Sebab tu it's not just Ahmad Albab ataupun Choco Albab. Maknanya sangat besar. So this Choco Tub means world to you. It's a door to happiness. Wow. Dalam hidup kita ni ramai yang sedih, ramai yang struggle, ramai yang pain. So kita harus mencari satu pintu untuk mereka. Barulah hidup kita memberi impact kepada ramai orang. The words yang saya nak bagi tahu adalah, saya selalu rasa tentang hidup ni kita perlu bagi impact. Kalau you tak bagi impact, it's not about duit tau, it's not about business, it's all about kenapa you wujud atas dunia ni. At least you memberi satu impact kepada ramai orang, rakyat Malaysia ataupun dunia. Dan sampai you rasa proud dengan you, sampai orang pun boleh ingat you, dan you akan jumpa purpose you dalam hidup sebenarnya. Wow. And I wonder, waktu PKP tu, pintu-pintu yang you buka ni, what happened? If you don't mind to share, macam mana keadaan pada waktu itu, yang dulu tak boleh keluar dan sebagainya kan? Macam mana? Mungkin dulu saya jual produk orang, saya tak pernah jadi founder pun. This is my first time actually jadi founder. People around me that convince like every day tentang you can do it, you boleh buat, dan because of you ada value, you ada experience, you ada ilmu, Syed, dia kata. Why don't you help people? So ketika PKP memang kita nampak banyak ialah pintu di rumah tertutup, tak boleh, tapi pintu lain terbuka kan. Cabaran ketika itu adalah ialah kita tak boleh keluar berniaga. Dan ingat satu perkara adalah full use apa sahaja yang ada. Full use apa sahaja yang ada. Jangan give up kan. Jual makanan mestilah kena jumpa depan-depan. Betul. Siapa cakap? Orang kata dulu betul. No, kalau orang kata makanan kena jual depan-depan, orang nak makan terus, tidak. Waktu PKP kita menggunakan online 100%. Kita menggunakan database 100%. Kita menggunakan telefon kita 100%. Full use. Dan impact dia sangat besar, yang mungkin selama ni kita tak guna. Kita tak nampak kepentingan online sebenarnya. Selepas PKP datang,
Terus, wah, masa tu kita nak belajar TikTok, kita nak belajar semualah. Lambat Kita nak belajar. But it's a good things lah. Kita dah start aware yang kita tak boleh selesa dengan satu cara saja. Kita ada banyak cara. Banyak Dan cara sebenarnya. masa tu kita betul-betul full force training. Kita buat training, Zoom, crazy. Boleh kata almost every day lah. How you manage your people on that particular time? I mean, your agent. Okay. You're talking about your business model kan? Ketika saya membina struktur ni, ketika saya membina struktur ni sebenarnya, kita selalu memikirkan apa yang orang nak, what people wants. Kalau kita melihat sebenarnya, orang nak berniaga, orang nak duit sebenarnya. Nombor satu adalah orang nak duit. Yes, money come first. Dan bukan orang nak kaya. Bukan semua orang nak kaya. People just wanted to survive. Yes, exactly. Orang, bila kita ajak orang berniaga, orang selalu cakap, jom jadi kaya. No. Nak jadi kaya ada. Cuma, bila saya manage, orang kadang-kadang nak RM200 sebulan pun bagi mereka dah rasa besar. Orang mungkin nak RM1,000, nak beli pampers je, nak beli barang dapur je. So, kita melihat apa orang nak dengan cabaran mereka. Contohnya housewife. Mereka tak boleh keluar lah. Betul. Mereka tak boleh itu. Mereka kurang modal. So, kita membina satu sistem yang boleh membantu mereka. So, masa tu kita betul-betul buat dan kita buat satu sistem centralized. Kita invest dekat dekat sistem digital. Semua orang di hujung jari boleh order dan kalau mereka jumpa customer, kita tolong hantar. But that's a system. It's all about the structure yang kita bina lah. Kita boleh bantu ramai orang, alhamdulillah. Wow. I think it's not an apa orang kata easy journey. Saya tak nak pakai perkataan-perkataan negatif. Business kan ada turun naik dia. And I think you have passed. Yeah. Hidup kita ada pelbagai episod. Kalau kita tak nak tutup episod yang lama, bagaimana episod baru orang kita nak buka? Betul. Bagi saya, struggle, pain, everything semua ni adalah satu perkara normal untuk membangkitkan kita. Kalau kita tak rasa sakit, bagaimana kita nak rasa nikmatnya sihat? Itu mahal. As for me, kesihatan tu mahal. And I think untuk usahawan-usahawan tu, kalau you nak buat bisnes, I think the most yang you kena titik beratkan adalah kesihatan. Imagine kalau you sakit. Betul. Or masa PKP tu you sendiri, Betul. terlantar dan sebagainya. Betul. Macam mana you nak run? Kita sendiri yang sebenarnya kita adalah driver kan masa Yes. tu. Actually kita baru start. Pada tahun 2021 Cokok Albat baru diperkenalkan sebenarnya. Dan kita hanya ada dalam tak sampai 200 orang rasa tim kita. Masa itulah pada tahun 2021. But alhamdulillah, now family Cokok Albat cecah hampir 60,000 orang. Wow. wow. 60,000 orang, alhamdulillah. Macam kita selalu cakap, dengan proper training, dengan proper sistem, dengan proper produk, dengan buat cara yang betul, dengan kita hire dengan orang yang betul, alhamdulillah. Banyak perkara yang kita belajar, dengan lagi-lagi of course dengan mentor Dr. Aziz dan Osman, kita sangat-sangat belajar dengan Datuk Wira. Saya baru sertai coaching sebenarnya because of orang tanya dengan saya, business you tengah naik kan, kenapa you masuk? Selalunya orang dah, kenapa you masuk training? Selalunya orang cakap bila bisnes jatuh baru nak masuk training. Jawapan I sangat senang, sebab I tak nak buat mistake. I penat dengan mistake. I nak singkatkan masa untuk berjaya. Dan I bukan semakin muda, I semakin tua. Kenapa tunjuk I? I lah. So I cakap macam tu lah. So that's the thing. Kalau kita tanya daripada macam mana 200 orang tu sampai boleh jadi 60 orang adalah terlalu banyak benda kita buat. Kalau orang selalu tanya, I apa you buat? I selalu cakap dengan orang, you kena tanya apa I tak buat. Apa yang belum lagi? Apa yang I tak buat sebenarnya. Sebab kalau tanya apa yang I buat, actually banyak. Sebab 3 tahun pertama adalah satu fasa yang memang you kena gila-gila dalam bisnes. I selalu cakap dengan my team, dengan my agent. 3 tahun pertama you kena gila-gila.
You kena betul-betul buat. You kena betul-betul struggle. There must be a reason why. Because of this is a foundation you kena build. The foundation yang you kena build sangat kukuh. 3 tahun pertama, I betul-betul build my foundation. Betul-betul tapak tu kena bagi kukuh. Sebab apa? Sebab tapak ini menentukan, bisnes ni boleh menentukan sampai 10 tahun ke 20 tahun ke 30 tahun. Kalau tapak itu tak kukuh, kalau kita 3 tahun yang pertama pun kita main-main dalam bisnes, kita tak belajar, kita tak bersungguh-sungguh, kita tak improve, upgrade betul-betul. 3 tahun pertama pun longgar, macam mana kita nak membina 5 tahun, 10 tahun? Sebab tu kita akan dapat banyak challenge selepas itu. Sebab 3 tahun pertama. Berbalik dengan soalan you tadi tentang agent kan? Ke saya salah soalan sebenarnya? Betul. Saya boleh teruskan Boleh. Kita dengar dengan penuh inspirasi tau sebenarnya. Sebab saya nak tanya pasal product life cycle selepas ni. Sebab it's gonna relate juga sebenarnya. Betul. Kalau I selalu cakap tentang kalau dengan agent, I selalu cakap tentang what people wants. Understanding the people. That's the key actually dalam Choco Albab. Apa orang nak, apa agent nak, apa my leader nak. It's all about people. It's all about people. Since I buat Choco Albab, I selalu cakap dengan diri I adalah fulfill what people wants. Apa sebenarnya orang nak? Benda tu I start tanya like every day. Apa lagi orang nak? Apa my team nak? Apa my team nak? Sebab tu feedback tu adalah benda yang perlu feedback form ke apa ke kan. Sometimes people are scared of that. Betul. And as a founder, kita tak boleh meletakkan diri kita selalunya di atas. I selalu cakap dengan diri I selalu pesan. Even my friend founder pun datang bertanya. I selalu cakap tentang bila kita jadi founder dalam bisnes yang ada sistem agent, kita tak boleh letak kita di atas. Kita patut letak tim kita di atas. They are king, not us. Sebab tu dalam Choco Albab kami sangat menghargai, meraihkan recognition. I see. Kita selalu buat appreciation, recognition, even single achievement success mereka buat, kita akan buat majlis tahu untuk meraihkan dia kan. Tim kita upgrade kereta dia kan, beli kereta baru, jom kita buat majlis potong kek untuk meraihkan. Sampai tahap macam tu mereka achieve, walaupun mereka baru buat sale 2,000 je, sekali je dia buat sale untuk kita, kita raihkan mereka di atas pentas. Ya, I duduk dekat bawah. You really celebrate your people. Exactly. Kita betul-betul recognize, celebrate mereka. Sebab kita percaya kalau kita boleh meraihkan mereka insya-Allah akan lebih percaya dengan company. Dah terbukti anyway. Your hard work. Ya. So kita ada majlis khas untuk meraihkan, walaupun mereka sale 2,000, percayalah 2,000 je sale. Mungkin company lain akan buat sale 20-30,000 baru mereka nak iktiraf. Tak, company I, Saudagar Asia, Choco Albab, dia buat sale 2,000. Walaupun setahun tu sekali je you buat sale 2,000. Come, I betul-betul nak celebrate you. Wow. That's the experience kita nak bagi pada kita punya team. Siapa nak buat sale 2,000? Boleh jumpa CS. Betul. Sebab saya sangat belajar dengan company lama. That's why I selalu cakap itu waktu emas. I duduk dalam satu company yang sangat besar, company multi-level yang sangat besar. I belajar bagaimana company besar buat. I belajar 13 tahun I belajar. Kan memang kita cakap terus terang, that's satu pengalaman yang sangat hebat untuk saya. Dan 13 tahun? Ya, 13 tahun. Sampai ketika saya pernah buat juta, jual produk orang je, 1 bulan 7 juta. What? Jual produk orang. That's why ketika saya membina Choco Albab, I know how to be a leader, not founder. You lead them. I know how to be a leader. It's all about you lead them. Sebab karakter founder dengan leader berbeza bagi I. Macam employee and employer. Yes. You know? Yes, a boss kan. You kena jadi leader, betul tak? Correct. Tapi I dalam Choco Albab, I banyak as a leader. I kurangkan jadi founder. Kalau you cakap you founder, karakter you berbeza. Trust me. Itu yang sampai ada yang berjalan ke overseas every single week. Yeah, you know. I resume my comment.
Ada semua komen lah. Of course, as a founder kita pun ada impian. Kita pun nak pergi melancong semua tu. But as long you punya team dijaga, as long you betul-betul fulfill apa team you nak, macam yang cakap tadi, what people want, understanding your people. I suka ayat ni. I tak tahu, I kalau jumpa dengan orang, I selalu cakap dengan orang, understanding your people is a... Daud selalu cakap, Dato' Wira selalu cakap tentang understand your game, understand your people. Kan, understand your customer, whatever lah kan. So understand your people. Bila you main system agent, you must understand them. You kena letak dia di atas, dan you kena bersedia di bawah. You faham tak ayat tu? Untuk sambut dia if anything happen. You kena bersedia untuk support, rendahkan diri you untuk naikkan dia. Yes. Rendahkan ego you untuk naikkan tim you. Tapi logically betul lah. You dah as a founder, you own the company What anyway. else you want? Yes. Kalau you nak orang, macam mana saya cakap I tak tahu, I tak cakap. I selalu pesan diri Kita tak cakap siapa. I selalu cakap dengan diri I, jangan sombong. Yes, you founder, orang kena respect you, orang kena bentang kapet merah ke, but that's not what we need. Kita ada business. Yes. That's not what we need. What we need, the value of the company is all about helping people. This is what behind this Choco Alba. This is not just a product. This is a hope actually. This is a dream of millions of people actually. This is not about my dream. Sorry. This is not about my dream. This is a million of people's dream. Wow. This is my first time actually dengar tentang satu produk ini menjual harapan. Sebab sebelum ni Datuk Wira selalu ada cakap tentang behind every product or services yang usahawan buat, mesti ada cerita, mesti ada harapan. Betul. Yang ingin diberikan. Even though dekat dalam marketing sendiri, Datuk Wira akan suruh target dalam formula siapa audience you, apa value yang nak bagi. And now you really make me understand about the value of one product. Betul. I sangat percaya bila kita jaga orang kita akan jaga kita. Kita kena selalu jaga our people. Let's say kita Perdana Menteri, kita jaga rakyat kita. Kan? Of course rakyat akan sayang Perdana Menteri. Exactly. Sama dengan kita bila kita bermain dengan sistem agent. For those lah yang bermain dengan sistem agent kan, I selalu cakap tentang produk. Memang betul produk is number one, but our people sebenarnya yang lagi atas. InsyaAllah produk kita akan lebih terbang sebenarnya. Selama 3 tahun kita tak mengeluarkan any cost advertising lagi sebenarnya. Kita baru nak keluar selepas kita 3 tahun. Rasa ni sekejap lagi saya korek. Kita berhenti rehat sebentar. Dan kita sambung lepas ni. Jangan lupa subscribe on notification anda dan kongsikan podcast ini di platform anda masing-masing. Jumpa anda kejap lagi. Selamat kembali dalam podcast Wirausahawan edisi Ramadan. Masih lagi bersama-sama dengan CS ataupun Tuan Syed sendiri. Saya seperti tadi, kalau anda perasan, saya pegang je Choco Alba, Choco Tub ni. Sebab tadi saya dah makan sikit. Lepas tu saya terfikir, ini kalau saya makan, CS cakap, dia akan dengar kruk tu je. Tapi kali ni saya nak try juga lah, bagi saya makan sekejap, boleh tak? Kita nak Walaupun bagi, kita berpuasa. walaupun kita recording bukan bulan puasa. Tuan-tuan dan puan, saya buat disclaimer kat sini. Kita recording bukan bulan puasa. Betul juga kan? Betul kan? Kata I tak puasa pula kan. Nanti dia cakap you tak puasa. Tapi kalau yang tengah tengok masa bulan puasa ni, nasib lah. Ni memang crunchy macam ni. Ni yang buat orang addict. Betul. Saya rasa tak sopan bila saya bercakap dalam makan, tapi sedap. Tak apa. Teruskan. Okay, Tuan Syed, you tengok Choco Alba ni, how about the life cycle of this product yang you nampak? Orang selalu bertanya tentang benda tu sebenarnya. Sebab bagi saya coklat akan sampai 10
sepanjang zaman, I would say. Macam ilmu juga. Tapi sebabkan ini produk yang macam dulu kita ada dengar dan nampak brand-brand besar lain, tiba-tiba dah tak ada. Betul. You know, you adalah our local product, Malaysian product. So how you see the life cycle of your product? Okay. Memang betul, ketika PKP muncul pelbagai brand coklat sebenarnya. Tapi selepas habis PKP kan mungkin tinggal beberapa saja. Tapi that's not the point sebenarnya. Bukan tentang orang tak nak makan coklat. Tetapi tentang adakah you masih lagi promote? Adakah you masih lagi buat marketing? You still advertise ke tak sebenarnya? Kita boleh tengok brand-brand besar, even dah lebih 100 tahun pun mereka masih lagi advertise mereka punya produk. So for me, the life cycle bagi satu produk sebenarnya dia still boleh relevant if kita adalah driver kepada produk tu sebenarnya. Samalah kereta ada, you tak bawa, tak jalan juga sebenarnya. Lama-lama kereta tu pun akan rosak, akan scrap juga. Betul. So sama dengan produk kan, cuma apabila kita melihat kepada produk sendiri, of course akan ada improvement. Kita kena lebih inovatif dari segi untuk mengubah sedikit kan. Kan mungkin dulu orang tak bercakap tentang health conscious. Sekarang orang bercakap tentang health conscious. Betul. So dari segi itu yang kita boleh buat improvement kepada produk kita sebenarnya. And selepas 3 tahun barulah sekarang sebenarnya kami mengeluarkan satu investment yang sangat besar untuk advertising. Kita dah mula untuk naikkan billboard, masuk radio insya-Allah, masuk TV insya-Allah kan. That's a planning yang kita dah buat. I pun dah tunjuk dengan Datuk Wira, and of course dia pun excited. Beliau pun excited untuk berdini sebab kita nampak projection kita untuk tahun ni actually agak besar, seganda lebih daripada last year sebenarnya. So of course this is the right time untuk keluarkan kos untuk buat advertising lah. After 3 years. After 3 years sebenarnya. Sebab tu selama 3 tahun ni kita ada pernah buat mistake dulu. Kita pergi ambil, yelah tak belajar kan. Terus ambil selebriti sebagai ambassador. Kita tak ada ilmu. Dan masa tu kita fikir, kalau kita ambil duta mesti produk laju. Kalau kita ambil duta mesti orang akan beli. Tidak. Can you elaborate on that? Sebab ini adalah isu kebanyakan mereka yang buat bisnes, you know. Tak ambil artis je mesti boom. Ya. What's your thought? Itu apa benda yang saya belajar. Perkara pertama, boleh kata kesilapan juga yang saya belajar. Kita melihat orang lain, dia ambil duta, sebab tu produk dia laju. Kita selalu judge dengan satu perkara yang dia buat. Kita tak tahu sebenarnya that's not the only way. Banyak lagi dia buat kat belakang-belakang yang kita tak nampak. Yang kita nampak memang duta. Yes. Tapi kerja-kerja kat belakang kita tak nampak. Macam tu. So masa kita ambil tu, kita mengharapkan brand ni akan naik dengan cepat lah. No. Jawapan dia no. Unfortunately no. Sebenarnya ada susunan dia. Ambil duta tu bukan nak kata tak bagus, tak boleh, tapi dia planning tu. Mesti mulakan dengan ini dulu, baru ini. That's why kenapa I selalu cakap bahagian advertising memang I kena selalu rujuk dengan Datuk Wira. I dengan Datuk Wira 2-3 kali tau. Even billboard tu pun, location pun I tanya dia. I tanya, Dok, I dah dapat location macam ni, bajet I macam ni, Dok macam ni. Dok pun okay. Yang ni okay, yang ni jangan, yang ni okay, yang ni daripada sini you letak sini. You jangan. The first benda I nak billboard kecil tau. Nasib baik tak buat lagi. I terus rujuk. Dok, I nak billboard kecil, I nak 100 billboard. Dok cakap no. Sebab 100 billboard, tiba-tiba Dok kata ambil billboard yang besar. Dia kata lagi impact. Yelah, billboard besar kan mahal, ambil lah yang kecil. Tapi kita ni tak berani nak bercakap dengan Datuk Wira. Yes. Tapi perangai saya adalah, walaupun kita setuju ke tak setuju ke, I ikut juga. Baik Dok. Baik. Walaupun dalam hati macam, ya ke? Ada. Sebab tu bila kita berguru, kita jangan expect kita akan faham. Buat dulu. Sebab itu pembelajaran dia. Lama-lama you akan faham. Sebab tu selalunya Datuk Wira akan nampak apa kita tak nampak.
That's why kita ambil kayak coaching and mentoring kan. Kan? Selalunya Datuk Wira akan nampak. Biarlah kita tak nampak, kita jangan banyak tanya pun, buat je. Kalau dah berguru jangan banyak tanya, buat je. Sebab senang. I pun ada anak tim. I selalu cakap dengan anak tim, tak semua benda you perlu faham. At one time you akan faham. Banyaklah sebenarnya I would say apa yang Choco Albab sendiri buat. I mean 3 tahun tak menggunakan apa-apa advertising berbayar. Semuanya hanya coaching, training, zero cost marketing, semua zero cost, database marketing. Wow. And you masih lagi boleh bergerak seiring dengan perubahan yang berlaku. I mean PKP kita baru didedahkan macam you cakap tadi, TikTok, betul, apa semua kan. Betul. And then masuk ke endemic, orang kata agent nama semua dah tak ada. You know, up until now semua akan bergantung kat TikTok yang boleh jual je apa dia nak jual. Betul. Tak kisah, tak ada company pun tak apa, boleh jual. So macam mana? Okay, betul, zaman sekarang adalah orang kata zaman affiliate, beg kuning kan? Orang boleh jual apa saja, tak nak terikat dengan mana-mana company. Agent stokis dah tak relevan, orang dah tak nak ikat kontrak, whatever lah kan. But dalam Saudagar Asia, dalam Choco Albab, kami selalu mementingkan experience. Because of hidup ni sebenarnya dia kena penuh dengan experience sebenarnya. Kita offer, kita tawarkan pengalaman yang luar biasa kepada kita punya agent. Contoh, bila mereka berniaga dengan kami, kan, mereka memang boleh dapat wang. Tapi dalam masa yang sama mereka mendapat free training and coaching, dapat pergi melancong, experience. Wow. Dapat dinner together. It's all about experience. Dapat celebration. Kan kalau tunggu selalunya kita ni birthday je lah nak tunggu orang celebrate kita. Betul. Kat office pun mungkin dapat anugerah perkhidmatan cemerlang baru mungkin lah 5 tahun sekali Yes. So kami dalam Saudagar Asia Choco Albab, kami mementingkan experience. Kami memberi experience yang sangat luar biasa yang mungkin orang lain tidak boleh bagi ataupun mungkin tak mampu nak bagi. That's why if ada yang cakap lebih baik saya hanya berniaga dekat TikTok kan, kami pun boleh berniaga di TikTok. Kami juga menyediakan beg kuning. HQ juga menguruskan stok untuk untuk TikTok. Cuma apa lagi lebih yang kita boleh buat sebenarnya untuk bagi orang suka attract kepada kita punya company sebenarnya. I would say experience yang sangat luar biasa untuk mereka. Experience mahal tau tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya. You can't buy that. Experience ni you tak boleh nak beli. Dia datang dengan sendiri berseiring dengan you punya value. Betul. Yang you nak bagi ke orang. Misi visi you punya company. Betul. Itu yang akan create that experience sebenarnya. Betul. Bagi I kalau nak tengok ataupun lihat sesebuah company itu berjaya adalah kita tengok orang-orang yang bersama dengan dia tu sebenarnya berjaya. Betul. Itu adalah ayat yang paling betul lah. Sebab membina satu bisnes seperti membina satu pasukan bola sepak. Menyusun orang, mengambil orang yang hebat, hiring the right people. Kejayaan Choco Albab hari bukan tentang ialah ejen sahajalah. Of course saya ada orang di belakang. I selalu cakap the strong brand datang daripada strong people. If brand kita terlalu naik pun orang kenal, tapi kalau kita tak ada orang yang strong untuk orang kata untuk deliver, untuk fulfillkan kita punya produk, actually ia tidak sesuai ataupun tak balance lah kan. Brand strong tapi orang tak strong. Tapi orang dia tak ada. Macam Choco Albab sendiri, Choco Tap ni sendiri, you dah ada punya raving fan. Betul. You dah ada pembeli you yang tega. Betul. So sekarang ni kita nak tahu juga tentang you punya business structure. I mean your management team yang boleh membawa aspirasi dan inspirasi you untuk merealisasikan you punya misi and visi. Betul. So macam mana dia orang ni? Cerita pasal structure ia adalah satu pengalaman yang luar biasa. Bermula dengan 2 orang staff. 2 orang? Sekarang alhamdulillah. So salah seorang ni you lah?
Ada 3 orang lah dalam 3 orang. masuk kan. Bermula dengan 3 orang. Lepas tu sekarang Alhamdulillah dah 30 orang Alhamdulillah. dalam staff kat dalam office. Dan I selalu percaya dengan other people's experience. Kita boleh OPE. OPA. Kita boleh menggunakan kita boleh menjimatkan masa if kita hire the right people. Untuk orang masuk dalam struktur kita, kita melihat experience orang. Kita melihat experience bakal-bakal orang yang akan berada dalam struktur kita. I menggunakan other people's knowledge. Kita hire the right people, orang yang mungkin dah lama sebenarnya, yang dah ada skill Actually benda tu sangat menjimatkan masa kita sebenarnya. So keyword dia adalah hiring the right people. If structure you orang yang salah, you sahaja yang bervision tinggi, you sahaja yang nak go big, but your team tak nak go big, your team tak competence. Mungkin dia punya, I baru cakap dengan my staff tau, it's all about job satisfaction tau. You masuk office ni, it's all about you buat commitment saja. It's job commitment. I masuk office ni, I nak deliver my commitment je. But end of the day, it's all about satisfaction. I selalu mengajar tentang you kena buat satu benda, buat sampai puas, buat sampai jadi. Sebab tu kalau kita buat event, kita akan buat yang gempak. Semua kita punya team staff akan terlibat. Kalau kita buat apa-apa saja, buat sampai puas hati. Tetapi untuk menjimatkan masa, it's all about kita guna orang lain punya knowledge, time diorang, kan? Sebab kalau you nak buat semua benda, bolehlah masa sale you 300,000, bolehlah. Selepas tu buat dek cuba. Betul. Even saya dapat nasihat daripada kawan saya sendiri, which is dalam Titan juga. Dia dengar nasihat dia. Dia kata masa tu saya baru buat 5 juta setahun. 5 juta setahun pada waktu tu. Dan dia cakap apa tahu? Syed, sebelum sampai 10 juta Syed, you kena ada general manager Syed. Kau dah tak boleh buat semua benda Syed. Saya macam, berapa nak bayar general manager? GM masih mahal nak bayar. Lepas tu saya cakap kat dia, berapa bayar? Bayar murah-murah boleh. You bayar murah, you dapat barang murah. Betul. Setuju. You faham tak ayat tu? Yes. Oh tak, I dah start berfikiran yang macam, tak apa, invest lebih sikit untuk bayar orang yang ada skill, yang ada experience, untuk I dapat result yang power. But itu adalah advice yang saya ingat sampai sekarang. Ketika dia advice saya tu memang betul. Saya terus hire GM dan hire lagi ramai orang kata yang betul-betul boleh buat lah, boleh berada dalam structure. Dan saya cakap terus terang, nasib baik. Why? Nasib baik. You dengar nasihat dia? Nasib baik saya dengar nasihat dia. Why? Memang betul. Kalau kita rasa kita boleh handle semua, no, definitely no. But some people, dia kata aku boleh buat. Memang, you know, at some point you boleh cakap you boleh buat, I pun boleh buat juga. Tapi kalau you tak nak, kalau you nak tidur lena, kalau you tak nak kena darah tinggi, kan, at some level lah. Kita tak cakap pasal new lah. Kata kalau at some level, bila bisnes dah besar, memang betul kita kena start hiring lah sebenarnya. Alhamdulillah, kita manage untuk buat daripada 8 juta setahun sampai last year 29 juta. Wow. I cakap dengan you, kalau structure I tak okay, I rasa I tak boleh capai sebab sampai tahap tu. Kalau lah structure I tak okay, kan, sale besar but we cannot deliver, habis brand kita. Betul tak? Orang nak tapi staff tak cukup ataupun staff tak pandai. So I dengan Rishwa, I banyak kali revise balik structure company tau. I bukan sekali je tau, I jumpa dengan mana-mana lah kan, staff Rishwa, I cakap check balik I punya structure betul okay tak ni, check betul ke tak ni. Sebab structure yang betul, kan, kita boleh fly.
Selalunya kalau structure tu betul kan, kalau kita buat kapal terbang, skru tu betul kan, Kalau semua benda hilang betul. satu skru, Hilang satu skru, terbuka semua kapal tu. betul, tak boleh nak terbang walaupun skru tu harga dia berapa je. Betul. Ya, skru tu harga dia berapa? Memang kita nampak alah skru je. Tapi satu skru tu yang boleh menyebabkan kapal terbang terus terhempas. So kita tak nak bisnes kita terhempas. Kita kena pastikan struktur bisnes kita betul And kuat. kuat. CS anyway, I banyak dengar cerita pasal you know, then Better be good. and you're making millions dah lama dah. And lepas tu now you belajar dengan Richworks and ada dekat dalam our coaching and mentoring, which you kata you tak nak buat silap, but I believe ada benda yang membuatkan you nak belajar. Nak kata you ada struggle sangat, no, you are I would say adalah struggle. Struggle yang macam mana sebenarnya you hadapi? Adakah struggle you nak bantu lebih ramai orang ataupun macam mana? Bila kita nak buat benda yang besar, kita kena ready. Dok selalu cakap tentang preparation. Orang berjaya sebab mereka prepare untuk berjaya. Mereka tahu apa yang nak terjadi. Setahun akan datang, 2 tahun, 5 tahun akan datang. Mereka dah picture dah apa yang nak terjadi sebenarnya. So apabila kita belajar sebenarnya, because of kita ada hope. Apa yang I bawa ke Richworks, apa yang I bawa ke Datuk Wira, I bawa impian. Dok, this is my goals. Dok, this is what I want. I nak beri impact kepada rakyat Malaysia. I nak bagi impact seperti bagaimana company international bagi impact dekat rakyat Malaysia. Kita lihat banyak syarikat gergasi. I want to be like them. Dan I pun tahu mereka start small. It's just a matter of time. Kan? So bila I dah masuk ke Richworks, kenapa I belajar, I selalu cakap ayat ni tau. I selalu cakap dengan my team ayat ni. If you pergi jumpa doktor, cuba you ataupun you tak payah pergi jumpa, you demam. Lepas tu you makan antibiotik yang 3 tahun lepas. You faham tak? Okay. Dah tak load dah, orang kata tak load dah. Orang kata kat badan tu dah macam tak boleh immune dah. Tak immune dah. Dah macam tak jadi dah. Sama dengan bisnes. Kalau you pergi guna teknik-teknik lama, maybe benda tu dah tak relevan dengan zaman sekarang. That's why kita selalu belajar. Even I selalu cakap, siapa guna last year waktu PKP punya cara pun banyak, it could be dah tak relevan. Yes, betul. That's why kenapa kita kalau nak makin grow, kita kena makin belajar. When you stop learning, you stop growing and you stop earning. Itu my belief system lah. That's why my team selalu cakap, CS ni suka belajar. Dia suka belajar sebab I tak nak jadi bodoh. But from Betul lah, siapa nak jadi bodoh anyway. I selalu cakap I tak nak jadi founder bodoh. I selalu cakap ayat tu. I tak nak jadi bodoh. I tak nak sampai tahap satu level. Tu macam mana? I tak tahu kenapa ada orang tak nak belajar. I selalu cakap enjoy lah belajar ni. Enjoy. Sebab bila you belajar, you makin cerdik, you makin bijak, business you makin grow. Tak enjoy ke? Kalau I enjoy. Exactly. And dari awal tadi CS, you keep on mentioning about people, about hope. You know, apa yang sangat terpahat dekat hati you about hope yang you nak bawa ni? Sebesar apa hope yang you nak bawa dengan Choco Albab? Okay, ketika saya buat Choco Albab, there's beberapa orang yang betul-betul loyal dengan saya. Mereka membawa hope kepada saya. Even ketika saya, orang kata sebelum buat Choco Albab, I can tell you that I dah ada saving yang besar pun. Dengan jual produk orang dulu. I kalau hidup seorang pun I still selesa, I still boleh hidup. Cuma kenapa I still buat Choco Albab? Because of there's a people behind me yang follow I, yang I tak boleh kecewakan. I tak boleh kecewakan mereka. I nampak Datuk Wira buat apa sahaja untuk Richworks because of there's a people. There's a people yang kita perlu tolong because of I ada value, dan people ni dia masih lagi trust dengan you, dan you tak boleh break trust mereka tau. You tak boleh break. Even you dah senang sekalipun, I dah senang pun, contoh lah kan,
Tapi how about my people? That's why I cakap I membawa 1000 harapan untuk my people, untuk tim I. Dan I dulu bermula dengan, yelah I orang muda, umur 24 tahun niaga, start buat bisnes multi-level marketing. So of course I ada impian kan, dan Alhamdulillah impian I tercapai. But how about them? Siapa nak tolong dia orang? Dan kenapa bukan I tolong? Why not? Kan, kenapa you just pilih untuk give up, tak buat apa-apa? Dok selalu cakap tentang apa tahu, 2 benda yang boleh menghancurkan kita. Satu, selesa, malas. Selesa, malas. So you don't want... I boleh cakap, I selesa. Kalau I tak buat cokal apa-apa, You selesa. That's why I said you mana ada struggle pun, you know. sebab I make manis gila-gila waktu I jual produk orang dulu. I boleh buat simpanan banyak, 7 angka. So I boleh bagi tahu dekat you adalah, bila kita membina Choco Albab, sebenarnya kita membina 1000 impian. Dan it's not about me anymore. It's all about us. It's not about you. It's about them. Yes, it's all about them. Besar tuan-tuan dan puan purpose CS ni. Lain macam podcast sekali. We talk about impactful. Buat apa saja biar sampai impact. Impactful. Dok selalu cakap dengan I ataupun dalam impactful. You want to be a somebody, you kena buat satu benda yang impact. Bagaimana Graham Bell mencipta telefon. Bagaimana adik-beradik Wright membina kapal terbang, whatever. But that's a impactful yang kita bercakap sebenarnya. Even Nabi Muhammad sendiri pun memberi impact yang sangat luar biasa kepada umat Islam. Itulah sumbangan dia bila kita tak ada satu hari nanti. Apa yang kita tinggalkan di atas bumi? Si As akan tinggalkan Choco Albab. So besar purpose di sebalik. Betul. Seketul Choco Albab macam ni sahaja. Betul. Dan kita faham, orang tak nampak bisnes coklat ni besar. Orang selalu bercakap, jual coklat untung besar ke? Yes, memang tak untung besar. Tetapi kita cakap produk coklat ni produk mudah jual. Like everyone makan lah. Kita hidup dengan coklat. Tak ada orang tak makan coklat. Kita lah. membesar dengan coklat lah. Sampai exactly. gigi kita tak ada. Ada lagi. Ada lagi. Waktu kita kecil dulu lah kan. Tapi that's why coklat is business yang best lah. Bagi saya selalu cakap dengan tim. Sebab tim I pun dulu berniaga produk kesihatan. Ada juga macam-macam kan background mereka bila masuk kita kan. No, ni jual produk ni lah, jual ni. But bila mereka cakap jual coklat, dia macam I tak pernah terfikir pun. I cakap why don't we try? Why don't we try? Because of business coklat ni orang mungkin tak nak buat, kita buat. Yes. And now inilah hasil dia. Yeah. So anyways, yes. Macam mana dengan dia orang yang nak join you? Mungkin bagaimana mereka nak join I? Actually mereka boleh cari mana-mana ejen terdekat. Actually kita sangat dekat apa orang kata, dekat social media. Kita betul-betul agresif dekat social media. Mereka hanya boleh type Choco Albab. Okay. Dan mereka boleh join lah, ataupun mereka boleh contact HQ sendiri sebenarnya untuk join. And for your information, benda yang kita janji dengan ejen kita, wow, nak tahu tak apa? yes. HQ tak buat retail. Oh, Mel? HQ tak buat retail. This is yours. Orang nak, even orang contact ke, orang nak kita beli ke, contact agent. Ini rezeki anda. Kami hanya menyediakan platform sahaja untuk menjadi seorang usahawan. Choco Albab is all about building the people. It's not about chocolate dah. It's all about build the people lah. I boleh cakap it's all about achieve the dreams. So kita bukan fikir tentang nak buat retail ke apa. No. But some of them akan ada apa orang kata, akan maybe ada reason kenapa mereka buat retail. But for us tidak. Because of kita sangat percaya dengan structure people kita, agent kita, yang mereka sebenarnya boleh
memenuhi permintaan di Malaysia sebenarnya. And we still growing, insyaAllah. Kita target untuk pergi ke 100,000 yang pertama dulu this year. 100 juta? 100,000 distributor, agent yang pertama. Then of course kita nak pergi ke 100 juta sebenarnya sales. That's my dream sebenarnya. Amin, insyaAllah. Kita melihat dalam Rishwood banyak circle kita yang dah break dah break 50 million, 100 million. And that's the thing yang I memang join circle balik. Sebab I nak berkawan dengan orang-orang yang dah buat banyak supaya dia boleh break my mindset tau. Bila I join coaching kan, I sebenarnya nak ni I selalu cakap tentang training ni sebenarnya bukan pasal hari ni kau ambil ilmu esok jadi. Kan? Hari ni ambil ilmu esok jadi. Bukan. Training ni sebenarnya nak break you punya ni nak breakthrough ni. Kita punya mindset kan, cara kita berfikir, itu yang sebenarnya kita nak. Bukan sebab I nak strategi Dr. Azizan balik I nak buat jadi. Lambat lagi. Tidak. Dia kena sealiran dengan positivity you, cara you berfikir you kena buat. Strategi is a strategy. We should bagi banyak strategi sebenarnya. And I guna. Sebab I dah join training Doc daripada tahun 2014. Itu sebenarnya. Ya, ketika itu pun masa I jual pada orang pun, I masa tu I tengah jatuh. Kan ada kan fasa episod turun naik tu. That's the thing yang I kenal. Kalau you nak tahu satu benda cerita, masa tu I jual pada orang, I ada apply. I bawa brochure pergi jumpa apply I. Kak, jom kita join training ni. Dia ambil brochure ni, simpan. Tak payah. And you still go? I macam, sebab I dah tengok training dalam company ni dah tak boleh buat I grow, I kena pergi cari training luar lah. I macam, sebab benda yang sama je sometimes kan. So itu dia, I pergilah. Aku ambil duit saving. Memang kita saving pun tak banyak kan. Kita ambil duit pergi kan MKK apa dulu masa tu, ada MMM kan, kita belajar masa tu. So daripada situ I dah start suka dengan ilmu doc. Sebab I suka bahasa Dato' Ira. Sebab bahasa Dato' Ira mudah untuk saya faham. I tak tahu orang lain. I kalau nak berguru, I nak bahasa tu I senang faham. Betul. Tapi kebanyakan pun cakap memang ayat-ayat Dato' Ira ni senang faham. Betul. Semalam ke siapa tanya dengan I Semalam ke pagi tadi? No, pagi tadi. Ada apa? Ada one of my agent tanya. One of my agent tanya, kenapa CS pilih Dato' Wira, Dr. Azizan? Why? Antara banyak-banyak guru. I cakap sebab result. Orang yang banyak result mesti ada ilmu ataupun secret yang mereka ada. So, I tengok kan, ya, kita tak cakap mana-mana guru pun. Kita ada pilihan, kita ada option nak belajar dengan siapa. Tapi I bijak sikit je. I bukan nak tengok karakter ke, nak tengok apa ke, background ke, I tak nak tengok. I selalu suka tengok result. Faham tak? I suka tengok result. Ui, ni join Dato' Wira ni, ui, tengok sale ni. Ui, ni join Dato' Wira ni, tengok sale ni. Ni join, panas. Sebab dia, orang kata Dato' Wira bukan bisnes satu-satu bisnes, dia banyak bisnes kan. Buat coaching and mentoring. So I choose him. Panjang perjalanan sebenarnya si. Adakah terlalu panjang saya bercerita hari ni? It's good. Sebab kita, adakah dah terlebih masa sebenarnya? It's good. Tapi at the end of the day, saya mula faham yang CS punya mission adalah untuk satu, membahagiakan orang obviously kat dalam dunia ni. Happiness. Dengan your chocolate. Betul. And you are giving hope to people out there yang mengatakan, come on, I have thing to share with you. Betul. Ada banyak benda I nak share sebenarnya. I selalu cakap dengan my team, kalau life ni kita selalu fokus benda yang pain, struggle, hidup you akan makin pain. Hidup you akan struggle all the time. Let's refocus. Refocus tentang bagaimana kita nak hidup kita ni penuh dengan happy ataupun berkualiti. It's not about kaya lah. It's not about kaya.
selalu orang cakap orang bisnes ni nak kaya. Yelah, mungkin zaman dulu orang fikir macam tu, but nowadays I selalu cakap dengan team, I selalu bagi morning booster. I seminggu 3 kali. Tengok jadual training pun aku dah jadi kan. banyak sangat training kan. Seminggu 3 kali training. Untuk yang informal lah, I selalu bersembang dengan dia waktu pagi. You tahu tak kenapa I buat morning booster? I cakap dengan dia sebab dulu waktu I nak naik jual produk orang, I jadi agent, I akan breakfast dengan I punya leader. Bila I breakfast dengan leader I, that's why kenapa I boleh jadi dalam bisnes. You akan tanya, dia akan share. Betul. Tapi sekarang I ada beribu anak team, macam mana I nak breakfast dengan orang? Okay, I buat Telegram voice chat je dengan diorang, dan anggaplah pukul 8.30 pagi hingga 9.30 pagi tu is our breakfast time together. Wow, zaman dah mudah. Ya, betul. Sebab I tengok, yelah, I dulu jadi sebab apa? I tanya balik. Oh, sebab I selalu bersama dengan I punya leader kan. Masa I jual produk orang dulu lah, masa I jadi agent tu. So I pun buatlah morning booster dengan diorang. I selalu cakap dengan diorang tentang betapa pentingnya ilmu, kan, betapa pentingnya komitmen, kan. 3 tahun pertama you kena betul-betul buat, you kena fokus. Itu je. Dan I selalu cakap dengan diorang, I selalu nak share apa I dapat ketika jual produk orang tu. I selalu nak share macam mana my life experience ketika I umur 20 lebih dulu. I melancong ke 30 buah negara dengan percuma. I boleh dapat income, income bersih. Masa kita jadi agent kan, kita dapat income bersih. Kita mana ada tak perlu bayar komisen ni, komisen nak kena tu bayar rumah kedai ke apa. Tak ada. Tak ada rolling modal kan. So I selalu cakap dengan dia orang, I nak share the experience yang you patut dapat sebenarnya bila you berniaga. This is the real experience yang I nak you dapatkan sebenarnya. Jadi hujan ya. Sampai hujan Sampai hujan ni. So anyway, CS, thank you so much untuk podcast kali ni, and we hope bulan puasa ni ramai-ramai juga boleh makan Choco Albab ini. Dalam masa yang sama juga kita nak anda subscribe dan on notification anda, dan insyaAllah kita akan jumpa dalam podcast Wirausahawan yang seterusnya. Dan kita doakan CS dan Choco Albab terus penetrate market in Malaysia, and mungkin dah masuk overseas nanti. Terima kasih banyak. Thank you so much for inviting. Thank you. Bye bye. Assalamualaikum dan selamat berpuasa.